Pernahkah Anda terjumpa teka-teki matematik yang rasa macam ada mesej rahsia tersembunyi, seolah-olah ia adalah kod yang menunggu untuk dipecahkan? Kadang-kadang, nombor bukan sekadar nombor, ia adalah petunjuk, dan teka-teki itu adalah misteri yang menanti untuk diselesaikan. Jika Anda pernah rasa ingin tahu yang membuat-buat bila melihat susunan nombor yang pelik, Anda berada di tempat yang betul. Hari ini, kita akan menyelami teka-teki yang bermula dengan nombor 7. Tapi ini bukan sebarang nombor 7 biasa. Ia adalah kunci yang membuka siri kejutan dan perubahan yang luar biasa. Nombor 7 ini adalah langkah pertama dalam perjalanan nombor yang mencabar, yang akan membawa kita melalui perubahan yang tidak dijangka dan corak yang misteri. Ia seperti melangkah ke laluan di mana setiap selekoh mendedahkan sesuatu yang baru dan membingungkan. Ini susunannya. 7 menjadi 50, kemudian 25, 29, 85, 89, dan akhirnya 17. Setiap nombor seolah-olah melonjak ke nombor seterusnya dengan cara yang pada mulanya tidak masuk akal. 7 plus 2 igual 2 plus 9 8 2 plus 5 9 and 11. Dalam teks, 7 plus 1 kuasa 2 5 kuasa 2 kuasa 0 kuasa 2 gua 25 kuasa 2 plus 5 kuasa 2 gua 2 plus 5 2 kuasa 2 gua 8 kuasa 2 plus 5 kuasa 2 gua 9 plus 9 19. Ini adalah proses transformasi dari 7 ke 1 baris teks. Pada mulanya ia kelihatan rawak sebenarnya, macam seseorang saja-saja pilih nombor. Tapi adakah ia benar-benar rawak atau ada corak tersembunyi yang menunggu untuk ditemui? Bagaimana 7 boleh jadi 50? Apa kaitan rahsia antara nombor-nombor ini? Adakah ada muslihat, peraturan, atau jalan pintas bijak yang menghubungkan mereka? Dalam matematik, sentiasa ada peraturan. Kadang-kadang ia jelas, tetapi selalunya ia tersembunyi, hanya menunggu minda yang tajam untuk mengungkapkannya. Keseronokan adalah dalam pencarian, dalam detik aha, apabila semuanya menjadi jelas. Bayangkan setiap nombor sebagai perhentian di peta harta karun, dengan setiap petunjuk membawa Anda lebih dekat kepada hadiah utama. Setiap langkah adalah teka-teki, dan setiap jawapan membawa Anda lebih dekat untuk menyelesaikan keseluruhan misteri. Misi kita jelas, pecahkan setiap transformasi, cari logik di sebalik setiap lompatan, dan dedahkan rahsia yang telah menjadikan teka-teki ini tular. Ia adalah cabaran, tetapi bersama-sama, kita boleh menyelesaikannya. Ingat, matematik bukan hanya tentang mengira nombor atau menghafal formula, ia tentang kreativiti, rasa ingin tahu, dan keseronokan penemuan. Setiap teka-teki adalah peluang untuk berfikir secara berbeza dan melihat dunia dengan cara yang baru. Jadi, sudah tiba masanya untuk memakai topi detektif Anda. Bersedia untuk mencari petunjuk, melihat corak, dan berfikir di luar kotak. Kita akan mendedahkan rahsia di sebalik susunan nombor misteri ini. Adakah Anda bersedia untuk melihat apa yang sebenarnya berlaku? Setiap langkah dalam teka-teki ini menggunakan resepi matematik yang berbeza. Kadang-kadang ia penambahan, kadang-kadang pendaraban, atau mungkin sesuatu yang lebih tidak dijangka. Caranya adalah untuk mengetahui resepi mana yang digunakan pada setiap peringkat. Adakah Anda bersedia untuk menjadi detektif matematik? Ambil buku nota Anda, tajamkan pensil Anda, dan mari kita mulakan. Mari kita mulakan dengan transformasi paling misteri. Bagaimana 7 menjadi 50? Pengembaraan bermula sekarang, dan petunjuk pertama ada di hadapan kita. Mari kita selami dan lihat rahsia apa yang boleh kita bongkar bersama. Mari kita lihat dengan lebih dekat perubahan yang menarik ini. 7 menjadi 50. Pada pandangan pertama, ia kelihatan hampir ajaib, bukan? Bagaimana nombor mudah seperti 7 tiba-tiba bertukar menjadi 50? Mari kita bongkar misteri ini langkah demi langkah. Teka-teki ini memberi kita petunjuk. 7 ditulis semula sebagai 1 tambah 7 darab 7. Ia bukan sekadar perubahan rawak. Ada logik tersembunyi yang sedang berlaku di sini, menunggu untuk ditemui. Mari kita pecahkan bersama. Kita mulakan dengan 1, kemudian tambah hasil 7 didarab dengan dirinya sendiri. Jadi, persamaan menjadi 1 tambah 7 darab 7. Perasaan tak kurungan itu? Ia penting. Ia memberitahu kita apa yang perlu dilakukan dahulu. Mengikut tertib operasi, pendaraban datang sebelum penambahan. Jadi, kita kira 7 darab 7 dahulu yang memberikan kita 49. Ini adalah langkah penting.
Jika Anda menambah sebelum mendarab, Anda akan mendapat jawapan yang sama sekali berbeza. Seterusnya, kita tambah 1 kepada 49. Itu membawa kita kepada 50, jawapan yang kita cari. Ia adalah saat yang memuaskan apabila nombor-nombor itu bersatu, mendedahkan penyelesaiannya. Inilah helah di sebalik teka-teki ini. Ambil nombor itu, darabkan dengan dirinya sendiri, dan kemudian tambah 1. Ia adalah gabungan operasi yang bijak, yang mengubah 7 yang mudah menjadi 50 yang mengejutkan. Apa yang menjadikan teka-teki ini begitu menarik, ialah ia bukan hanya tentang penambahan atau pendaraban yang mudah. Ia adalah tentang memahami bagaimana operasi yang berbeza berinteraksi, dan bagaimana mengikut urutan yang betul boleh membawa kepada hasil yang tidak dijangka. Langkah ini bertindak sebagai penjaga pintu teka-teki. Ia mencabar Anda untuk berfikir dengan teliti, untuk memberi perhatian kepada urutan di mana Anda menyelesaikan setiap bahagian. Ia adalah peringatan bahawa dalam matematik, seperti dalam kehidupan, urutan tindakan boleh membuat semua perbezaan. Bayangkan ia seperti membakar kek. Jika Anda mencampurkan bahan-bahan dalam urutan yang salah, kek itu tidak akan menjadi elok. Begitu juga dengan matematik. Jika Anda tidak mengikut tertib operasi, jawapan Anda akan salah. Itulah sebabnya ahli matematik menggunakan peraturan seperti PEMDAS untuk memastikan semuanya teratur. Apabila Anda mengikut peraturan ini, Anda boleh menyelesaikan masalah yang paling rumit sekalipun dengan yakin dan tepat. Dan begitulah, kita telah memecahkan chord pertama. Ia adalah kemenangan kecil, tetapi ia menunjukkan kuasa pemikiran logik dan pengiraan yang teliti. Tetapi perjalanan tidak berakhir di sini. Sekarang, mari kita lihat apa yang berlaku apabila 50 bertukar menjadi 25. Adakah peraturan yang sama akan terpakai, atau adakah ada kejutan baru menanti kita? Bersedia untuk membalik halaman dan menghadapi cabaran baru. Setiap langkah membawa teka-teki baru, cara baru untuk berfikir tentang nombor dan operasi. Adakah Anda bersedia untuk kejutan seterusnya dalam pengembaraan matematik kita? Mari kita selami dan lihat kejutan apa yang menanti kita. Seterusnya, 50 jadi 25. Macam dibahagi 2 kan? Tapi urutan nombor ini tak terus membahagi 2. Masa untuk tengok lebih dekat. 50 ada 2 digit, 5 dan sifar. Ini peraturannya, kuasa 2 setiap digit, kemudian tambah hasilnya. 5 kuasa 2 ialah 25. Sifar kuasa 2 ialah sifar. Tambahkan, 25 tambah sifar sama dengan 25. Begitulah cara 50 berubah menjadi 25, bukan dengan pembahagian, tetapi dengan manipulasi digit. Langkah ini memperkenalkan corak baru layan setiap digit secara berasingan. Ini cara yang menyeronokkan untuk memecahkan nombor dan mencari hubungan tersembunyi. Sekarang, mari kita lihat sama ada peraturan ini berfungsi untuk transformasi seterusnya, 25 kepada 29. Adakah corak ini akan kekal? Mari kita uji. Teka-teki baru bermula. Teruskan. Kita sudah sampai ke nombor 25, satu pencapaian dalam perjalanan matematik kita. Setiap langkah setakat ini mengikut corak yang menarik. Dan sekarang, mari kita lihat kemana yang membawa kita seterusnya. Ingat peraturan kita. Kita ambil setiap digit, kuasa duakan ia, dan kemudian tambah hasilnya bersama. Untuk 25, itu bermakna kuasa 2 untuk 2. Yang memberi kita 4, dan kuasa 2 untuk 5, yang memberi kita 25. Tambahkan itu bersama, 4 tambah 25, dan kita dapat 29. Ia seperti membuka tahap seterusnya dalam permainan, dan corak itu berterusan dengan lancar. Sekarang, mari kita gunakan peraturan itu untuk 29. 2 kuasa 2 ialah 4, dan 9 kuasa 2 ialah 81. Apabila kita tambah 4 dan 81, kita dapat 85. Peraturan itu kekal kuat, membimbing kita maju selangkah demi selangkah. Mari kita teruskan, 85 adalah seterusnya. 8 kuasa 2 ialah 64, dan 5 kuasa 2 ialah 25. 64 tambah 25 sama dengan 89. Urutan ini seperti mesin yang berfungsi lancar, setiap nombor membawa kepada yang seterusnya melalui peraturan kuasa 2 dan tambah yang mudah. Namun berkuasa ini. Perhatikan bagaimana nombor-nombor terus berkembang, setiap satu dibentuk oleh proses yang sama. Ia hampir memukau, melihat urutan itu terungkap, selangkah demi selangkah, seolah-olah kita mengikuti jejak serbuk roti matematik.
Fikirkan ia seperti barisan domino. Satu peraturan menggerakkan segalanya, dan setiap hasil menjatuhkan yang seterusnya, mencipta tindak balas berantai nombor. Pengulangan ini adalah enjin teka-teki kita, mendorong kita maju dengan jangkaan. Tetapi apabila kita bergerak ke hadapan, Anda mungkin tertanya-tanya, adakah corak ini berterusan selama-lamanya? Atau adakah kejutan menanti kita? Mengikut urutan, 89 berubah menjadi 17. Mari kita lihat sama ada peraturan kita masih terpakai. Adakah kaedah kuasa 2 dan tambah akan berfungsi lagi? Atau adakah kita akan menghadapi sesuatu yang tidak dijangka? Mari kita uji dan ketahui bersama. Corak itu akan berubah, dan langkah seterusnya boleh mengubah segala yang telah kita lihat setakat ini. Bersedialah untuk satu kejutan. Kadang-kadang, teka-teki seperti ini mempunyai cara untuk mengejutkan kita, tepat apabila kita fikir kita telah menyelesaikannya. Teka-teki ini akan mendedahkan sesuatu yang baharu, sesuatu yang mungkin mencabar jangkaan kita, dan membuat kita memikirkan semula corak itu. Mari kita lihat apa yang tersembunyi dalam langkah seterusnya. Ini nih dia kejutan. Adakah Anda sedia dan tembus apa yang berlaku seterusnya? Kita dah guna peraturan kuasa 2 dan tambah, tapi sekarang 89 jadi 17. Mari kita cuba peraturan kita. 8 kuasa 2 ialah 64, 9 kuasa 2 ialah 81. 64 tambah 81 ialah 145. Peraturan tak jadi. Masa untuk cara baru. Macam mana kalau kita cuma tambah digit-digit tu? 8 tambah 9 sama dengan 17. Itu dia. Peraturan berubah dari susah jadi senang. Perubahan ni buat teka-teki ni sentiasa baru dan tak dijangka. Ia peringatan kadang-kadang, penyelesaian tu lebih mudah dari yang kita sangka. Urutan ni berakhir dengan kejutan, buat perjalanan ni tak dapat dilupakan. Kita dah jumpa semua peraturan, setiap langkah ada logik dia sendiri. Cerita teka-teki ni dah lengkap. Mari kita undur sikit dan tengok gambaran besar. Apa yang kita dah belajar sebenarnya? Mari kita sambungkan titik-titik ni. Mari kita ulang kaji urutan nombor ini. 7, 50, 25, 29, 85, 89, 17. 3 jenis peraturan muncul. Pertama, 7 ke 50, darab dengan dirinya sendiri, tambah 1. Kedua dari 50 ke 89, kuasa 2 setiap digit, kemudian tambahkan. Ketiga, 89 ke 17, hanya tambah digit-digitnya. Struktur teka-teki ini sangat bijak, permulaan yang unik, bahagian tengah yang berulang, dan pengakhiran yang mengejutkan. Ia bukan tentang satu formula, tetapi tentang menyesuaikan diri dengan peraturan yang berubah. Ini mengajar kita untuk menjadi fleksibel dan peka. Kadang-kadang, Anda perlu tinggalkan kaedah yang berkesan dan cuba sesuatu yang baharu. Itulah pengajaran sebenar, penyelesaian masalah adalah tentang sifat ingin tahu dan kebolehan menyesuaikan diri. Teka-teki ini adalah kelas utama dalam pemikiran kreatif. Mari kita lihat mengapa teka-teki seperti ini memikat kita. Apa yang membuatkan otak kita mengidamkan cabaran-cabaran ini? Kenapa kita suka sangat teka-teki macam ni? Otak kita memang dicipta untuk cari corak. Bila kita nampak urutan pelik, kita rasa nak sangat cari logiknya. Bila dapat selesaikan, kita rasa seronok, macam dapat hadiah kecil. Ia macam permainan video, setiap langkah adalah tahap baru, setiap peraturan adalah bos baru. Cabaran ni buat kita ketagih, tak terlalu mudah, tak terlalu susah. Teka-teki macam ni melatih otak kita untuk berfikir secara logik dan fleksibel. Kongsi teka-teki ni buat matematik jadi permainan sosial. Ia bukan pasal nombor je, ia pasal keseronokan menemui sesuatu. Matematik jadi macam taman permainan terbuka untuk semua. Sebab tu teka-teki ni jadi viral, ia seronok, bermanfaat dan satukan kita. Tapi ada lagi yang lebih dari sekadar seronok. Korang mungkin tertanya-tanya, adakah teka-teki ini berguna dalam kehidupan sebenar? Sudah tentu, mengecam corak penting di mana-mana. Perubatan, teknologi, perniagaan. Pengatur cara membetulkan kod macam kita pecahkan teka-teki ini. Mengenal pasti corak, menguji idea, menyesuaikan diri. Penganalisis dan pemilik perniagaan guna kemahiran yang sama untuk buat keputusan. Kebolehan mencari susunan dalam kekacauan adalah kuasa besar di dunia nyata. Menyelesaikan teka-teki, menajamkan minda korang untuk sebarang cabaran. Ini bukan hanya matematik, ini latihan hidup. Setiap teka-teki yang korang selesaikan membina kemahiran untuk masa depan.
Jadi, teruskan bermain, teruskan belajar. Perjalanan kita dari 7 ke 17 menunjukkan sisi matematik yang menyeronokkan. Kita telah menemui peraturan tersembunyi, menyesuaikan diri dengan cabaran, dan menikmati keseronokan penemuan. Matematik bukan hanya tentang jawapan yang betul, ia tentang penerokaan dan kreativiti. Nombor boleh menjadi ekspresif seperti perkataan atau musik. Teka-teki seperti ini direka untuk mencetuskan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Jika Anda merasakan percikan itu, Anda sudah berpikir seperti seorang ahli matematik. Matematik adalah untuk penjelajah, bukan hanya kalkulator. Lain kali Anda melihat teka-teki selami, nikmati pengembaraan itu. Dunia ini penuh dengan corak, menunggu untuk diterokai. Matematik adalah pengembaraan yang terbuka untuk semua orang. Terima kasih kerana menyertai perjalanan ini. Teruslah meneroka. Perjalanan seorang pencari bab 1, penemuan. Di sebuah perpustakaan lama yang sunyi, seorang pencari muda bernama Amina terjumpa sebuah manuskrip lama. Manuskrip itu mengandungi siri nombor dan transformasi. Setiap satunya membawa kepada surah tertentu dalam Al-Quran. Amina yang ingin tahu memutuskan untuk mengikuti corak itu dan melihat kemana ia akan membawanya. Bab 2, transformasi pertama. Amina bermula dengan nombor 7. Dia mengikuti transformasi 7 + 1 + 7 = 55. Nombor 5 sepadan dengan surah Al-Maidah, surah ke-5 dalam Al-Quran. Dia membuka Al-Qurannya dan membaca surah Al-Maidah, yang menceritakan tentang hukum pemakanan, keadilan, dan kepentingan menunaikan janji. Amina merasakan satu kejelasan dan tujuan, seolah-olah surah itu membimbingnya dalam perjalanannya. Bab 3, transformasi kedua. Seterusnya, Amina bertemu dengan nombor 20. Transformasi itu membawanya kepada nombor 2. 22 + 02. Nombor 2 sepadan dengan surah Al-Baqarah, surah kedua. Semasa dia membaca surah Al-Baqarah, dia terpegun dengan panduan komprehensifnya tentang iman, undang-undang, dan sejarah. Surah itu menekankan kepentingan kepercayaan dan akibat ketidakpercayaan. Amina merasakan imannya semakin kuat dengan setiap ayat. Bab 4, transformasi. Ketiga, nombor 25 berubah menjadi 29. 25 + 25 = 29. Nombor 29 sepadan dengan surah Al-Ankabut, surah ke-29. Amina membaca tentang sarang labah-labah dan kepentingan kesabaran dan ketekunan. Dia merenung tentang hidupnya sendiri dan cabaran yang dihadapinya. Surah itu mengingatkannya bahwa kekuatan sejati datang dari iman dan kepercayaan kepada Allah. Bab 5, transformasi keempat. Nombor 29 berubah menjadi 85 Nombor 85 sepadan dengan surah Al-Ghashiyah, surah ke-85. Semasa dia membaca tentang hari kiamat dan akibat perbuatan seseorang, Amina merasakan satu rasa tanggung jawab. Dia menyadari bahwa setiap tindakan, tidak kira sekecil manapun, penting dalam skema besar perkara. Bab 6, transformasi kelima. Nombor 85 berubah menjadi 89. 88. 225 Nombor 89 sepadan dengan surah Al-Fajr, surah ke-18. Amina membaca tentang keberkatan Fajar dan kepentingan solat. Dia merasakan rasa syukur yang mendalam atas keberkatan yang sederhana tetapi mendalam dalam hidupnya. Surah itu mengingatkannya untuk memulakan setiap hari dengan rasa syukur dan solat. Bab 7, transformasi terakhir. Nombor 89 berubah menjadi 19 + 11. Nombor 11 sepadan dengan surah Al-Isra, surah ke-11. Semasa dia membaca tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan ajaran moral dan spiritual, Amina merasakan hubungan yang mendalam dengan ilahi. Surah itu menekankan kepentingan solat, keadilan, dan keseimbangan antara urusan duniawi dan usaha spiritual. Wahyu, apabila Amina menyelesaikan perjalanannya melalui transformasi dan surah-surah yang berkaitan, dia menyadari bahwa setiap langkah telah membawanya lebih dekat kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran. Corak itu bukan hanya siri nombor, tetapi perjalanan yang dibimbing melalui ajaran Al-Quran. Setiap surah membina yang sebelumnya. Kesinambungan Amina memutuskan untuk berkongsi penemuannya dengan orang lain, berharap dapat memberi inspirasi kepada mereka untuk memulakan perjalanan pemahaman dan iman mereka sendiri. Dia menganjurkan perjumpaan kecil di perpustakaan, menjemput rakan-rakan dan pencari lain. Bersama-sama, mereka meneroka corak dan kepentingannya, mencari ketenangan dan panduan dalam ajaran Al-Quran. Legasi bertahun-tahun kemudian, penemuan Amina menjadi tradisi yang dihargai dalam komuniti.
Orang ramai terus mengikuti corak itu, mencari pandangan baru dan hubungan yang lebih mendalam dengan Al-Quran. Perjalanan pencari menjadi simbol pencarian ilmu dan pertumbuhan rohani yang berterusan, mengingatkan semua orang bahwa Al-Quran adalah panduan abadi, sentiasa mendedahkan lapisan kebijaksanaan baru kepada mereka yang mencarinya dengan hati yang terbuka. Kesimpulan, perjalanan Aminah melalui transformasi dan surah-surah yang berkaitan dalam Al-Quran adalah pengalaman yang mendalam dan transformatif. Ia bukan sahaja memperdalam pemahamannya tentang Al-Quran, tetapi juga memberi inspirasi kepada orang lain untuk memulakan perjalanan iman dan penemuan mereka sendiri. Corak yang ditemuinya menjadi legasi, peringatan bahwa Al-Quran adalah sumber kebijaksanaan dan panduan yang tidak berkesudahan bagi semua yang mencarinya. 7 Surah 1 ada 7 ayat. 1 plus 7 dengan berjual 50. Hang 2 2 Buffalo, 2 William Jupas Mem 11 Nenen dengan 2 plus 9 2 Laplam Liam, Lap plus Man Good Lap 9 Lap plus 9 Iel plus Udos. In Malay text, it's Surah 1 ada 7 ayat. 1 plus 7 7 to 5, kuasa 2 equal 25, kuasa 2 plus 5 kuasa 2 equal 29 2, kuasa 2 plus 9 kuasa 2 85 at 8, kuasa 2 plus 5 kuasa 2 89 8 plus 9 equals 17. This line shows the transformation from 7 to 17, starting with the context that Surah 1 Al-Fatiha has 7 verses.